Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Masyita binti Tiram. Nombor kad matrik di 202010192594. Berdasarkan arahan tugasan akhir dalam mata pelajaran HNF 3012 Falsafah Ilmu, saya memilih tajuk yang kedua yang bertajuk perbandingan antara epistemologi rasionalisme dan epistemologi skeptisisme. Rasionalisme. Apa itu rasionalisme? Rasionalisme telah dipelopori ahli falsafah pada abad ke-17 dan 18 seperti René Descartes pada tahun 1596 hingga 1650. Maksud rasionalisme itu sendiri adalah kemampuan akal atau autoriti akal fikiran untuk memperolehi ilmu dan mencari kebenaran. Ianya bersifat fitrah yang merujuk kepada kebenaran sudah ada pada diri manusia secara a priori, yakni secara semula jadi. Berbeza pula dengan skeptisisme. Apa itu skeptisisme? Skeptisisme telah dipelopori oleh David Hume dan diguna pakai daripada tahun 1711 hingga 1776. Dari segi bahasa, ianya berasal daripada bahasa Yunani skeptomai yang bermaksud untuk melihat sekitar dan untuk mempertimbangkan. Okey, doktrin dalam ilmu pengetahuan yang menekankan ketidakpastian dan tindakan mempertanyakan sikap ketidakpercayaan dan sikap keraguan juga memberi maksud kepada skeptisisme itu sendiri. Baiklah, menyingkap daripada pendahuluan tadi, saya ingin membahas perihal kebaikan dan keburukan rasionalisme itu sendiri. Jika epistemologi ini diamalkan dalam memperolehi ilmu pengetahuan atau kebenaran. Kebaikan yang jelas dalam epistemologi ini ialah mempunyai kemampuan dapat menyusun sistem-sistem kefalsafahan terutama ilmu logik dan matematik yang sebenarnya sudah lahir sejak zaman Aristotle lagi. Bertitik tolak dengan itu, kelemahan epistemologi rasionalisme pula adalah bahawa rasionalisme hanya mementingkan subjek daripada objek. Malah, rasionalisme lemah dalam menyingkap melalui cubanya untuk memahami objek atau sesuatu di luar kesanggupan rasionaliti. Pola aliran rasionalisme dilihat melalui kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian logik dan analisis berdasarkan rasio atau nisbah atau nilai berbanding dengan analisis melalui keimanan dan ajaran agama. Seterusnya, rasionalisme tidak mengingkari kegunaan indera dalam memperoleh pengetahuan kerana ia merangsang akal dan memberi bahan-bahan untuk akal bekerja. Tetapi, sampainya manusia kepada kebenaran adalah melalui akal dan akhir sekali dalam menyusun data-data. Akal menggunakan konsep-konsep rasional atau idea-idea universal. Nah, sekarang kita bahas tentang epistemologi skeptisisme yang sebenarnya bertolak belakang dengan epistemologi rasionalisme. Terdapat 3 skop skeptisisme yang ditekankan, iaitu skeptisisme falsafah, skeptisisme dari segi agama dan skeptisisme dari segi saintifik. Skeptisisme melalui skop pandang falsafah menjelaskan epistemologi ini ialah skeptik radikal yang menafikan konsep pengetahuan atau kepercayaan rasionalis dan mendesak kita untuk tidak bersikap judgemental terhadap perkara kontroversi. Bahkan, skeptis ini dianggap sederhana dalam berpandangan bahawa tidak ada yang boleh diketahui dengan pasti dan kita hanya mengetahui sedikit atau tidak tahu langsung tentang persoalan besar dalam hidup. Sebagai contoh, adakah Tuhan itu wujud? Atau apakah ada kehidupan akhirat? Yang kedua, skeptisisme melalui skop pandang agama menjelaskan keraguan mengenai prinsip-prinsip asas agama seperti keabadian, pemeliharaan dan wahyu. Akhir sekali, skop skeptisisme daripada sudut pandang saintifik menjelaskan tentang pengujian keimanan untuk kebolehpercayaan dan dengan kaedah penyelidikan sistematik menggunakan kaedah saintifik.
Dan kaedah ini untuk mendapatkan bukti Namun begitu, menurut David Hume yang memperkenalkan konsep skepticism Hume yang membawa kepada penerimaan terhadap doktrin fenomenalism. Konsep ini membataskan kewujudan kepada fenomena sahaja, iaitu dunia yang dapat ditanggapi. Namun konsep ini menolak idea atau hakikat metafizik. Malahan, apa yang ditanggapi oleh panca indera sahaja dianggap wujud. Dua jenis kebenaran yang ditekankan oleh skepticism Hume adalah fakta yang jelas dan kebenaran yang boleh diterima akal. Seterusnya, 3 jenis pengalaman panca indera yang bersifat ilusi. Yang ditekan pula ialah ilusi gerapan panca indera, iaitu penglihatan fata morgana di padang pasir sebagai contoh. Yang kedua adalah garapan panca indera, iaitu bersifat relatif. Sebagai contoh, objek yang bulat akan dilihat bujur dari sudut yang tertentu. Dan yang ketiga ialah halusinasi, yakni sesuatu yang dilihat, dirasai, dibau, didengari yang sebenarnya tidak wujud. Kesimpulan yang boleh diambil di sini ialah epistemologi rasionalisme bersifat fitrah dan epistemologi skepticism bersifat ilusi atau bersifat keraguan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.